Next, kita akan pergi kepada method. First method yang kita akan tengok adalah slice. Kalau bahasa Melayu, potong lah kan, potong. So, macam mana kita nak guna method ni? First, kita letak nama variable yang simpan kita punya string. Nama. Kita letak dot. Dan dia akan ada banyak. Kalau dekat VS Code, dekat text editor ni, VS Code. Kalau yang warna purple ni, semua ni method. Kalau yang warna biru ni, ni adalah property. Property ni, cara nak guna dia, kita just macam tu je. Kita tak ada macam ni. Tak ada bracket dekat sini. Kita just guna macam ni. Kalau method, kita kena letak bracket. Okay. Cara guna contoh, kita guna slice. Apa yang kita nak slice? Macam ni dia bagi kita petunjuk kan. Untuk VS Code, start dengan end. Start ni adalah start dari mana kita nak potong string kita ni. Dan untuk string dia akan start dari kosong tau. A ni, index dia, position dia adalah kosong. Lepas tu 1, lepas tu 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh kita nak potong dari 1. Kita nak ambil D ni. Lepas tu kita koma. End dia dekat mana? End dia contoh kita nak end dekat 4. Yang mana dekat sini 0, 1, 2, 3, 4. Dekat ni lah. Apa nama ni? Kita ambil 5 lah. 5 sampai Z ni kan. 5. Bila saya save. Okay. Method ni dia akan returnkan string baru tau. Jadi kita kena assign dengan variable baru. Contoh let nama baru. Itu sama dengan. Lepas tu kita console.log nama baru. Okay. Lepas tu kita refresh kat sini. Kita akan dapat div. Okay. Kenapa kita tak dapat Z? Kalau kita highlight kan, dia ada terlebih ni kan. Dia sampai space. Kenapa kita tak dapat Z? Padahal Z ni dekat 5. Cara bacaan dia adalah dekat sini permulaan yang kita nak. Permulaan string, index yang keberapa. Dan ini adalah penghujung dia. Tapi dia tak termasuk. So sebab tu Z ni dia tak termasuk. Dia eksklusif. Dia tidak termasuk. Dan benda ni dia bukan untuk JavaScript je. Dia awal-awal memang macam pelik sikit. Untuk language lain macam Python ataupun Java pun dia guna konsep yang sama. Ending dia tak termasuk. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam tu, tapi memang itu apa yang dia orang buat lah. Jadi sebenarnya kalau kita nak terus copy, contoh saya copy terus letak dalam console log macam ni pun boleh juga. Contoh saya comment ni kan. Kita buang semicolon. Saya save. Saya refresh. Dia still bagi benda yang sama. Sebab dia akan return string dekat dalam console log ni. Okay, kita nak letak dalam variable boleh, tak nak letak dalam variable pun tak apa. Kalau kita nak letak dalam variable yang lama ni pun tak apa. Tapi kita kena ingat, bila kita buat slice ni, dia akan bagi string baru. So string lama ni dia still akan ada value added tiny ni. Kalau kita nak letak, override pun boleh juga. Tak ada masalah. Still, nama slice. Kita tak boleh letak let sebab kita dah declare. Bila refresh, okay, dia akan bagi kita benda yang sama. Okay, next. Lepas slice, kita akan yang ni saya tukar dulu, nama baru. Lepas slice, kita akan belajar substring. Ada dua, subster dengan substring. Kita pergi substring dulu. Substring ni dia sama je macam slice tadi. Cuma kita tak boleh letak nombor negatif. Okay, macam slice tadi saya terlupa. Kita buat balik lah slice. Okay, untuk slice ni kita boleh juga specify dari mana kita nak slice. Contoh kita nak slice dari index ketiga. Yang mana 0, 1, 2, 3. Dari B sampai ke hujung. Kita tak payah letak nombor kat sini. Kita just letak 3 je. Bila refresh, okay, dia akan ambil dari B sampai ke hujung. Dan kita boleh juga letak negatif. Negatif 1 contoh. Tu bila kita refresh, dia akan ambil I. Okay, dari I. Ini negatif 1. Seterusnya kita akan pergi ke substring. Yang mana substring ni dia sama juga macam slice. Cuma kita tak boleh letak nombor negatif. Contoh letak negatif 1. Bila saya refresh, dia akan keluar semua benda. Walaupun sepatutnya negatif 1 ni
I kan dekat ujung ni. Tapi dia akan convert benda ni jadi kosong. Jadi dia hanya boleh buat positif je. Contoh saya letak 1,2 contoh. Bila refresh dia akan ambil D je sebab yang ni 1 dan 2 ni pun eksklusif. Dia takkan ambil I ni. Dia tidak termasuk dalam string baharu. Seterusnya kita akan pergi ke subster. Okay, subster ni dia beza sikit sebab subster ni awal-awal dia ambil index permulaan, contoh ambil 1. Okay, koma dia ambil length, contoh 2 kan. Dia refresh, dia akan ambil di. Dia bukan ambil index penghujung. Dia takkan ambil n kepada string tu, tapi dia ambil length. Contoh kalau saya letak 3 dan kalau saya letak dekat sini 3 juga, refresh dia akan ambil 3 karakter. So subster ni dia akan ambil indeks permulaan dan juga length, berapa banyak karakter yang kita nak ambil. Dan kita boleh juga letak negatif dekat sini. Bila saya refresh, dia akan ambil ini. Ini ni dia ambil dekat sini lah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan dia akan ambil 3 karakter seterusnya. Kalau saya letak 2 je, so dia akan ambil in lah. So seterusnya kita akan pergi kepada replace. Replace macam nama dia lah. Kita nak replace apa yang ada dalam string tu. Contoh, dekat dalam string ni kita ada 3 huruf I kan. Contoh saya nak replace huruf I kepada kepada huruf apa? Contoh X. Jadi saya refresh, saya dah save dulu, lepas tu saya refresh. Kalau kita tengok dia akan jadi AD lepas tu X, tapi I yang lain ni dia tak tukar. Sebab apa? Sebab bila refresh replace ni, dia akan cari satu matching yang pertama saja. Dia dah jumpa I, lepas tu dia tukar, lepas tu dah. Jadi macam mana kita nak replace semua huruf I? Kita boleh guna replace all. Bila saya save dan saya refresh, dia akan tukar X ni. Tapi replace all ni dia benda baru tau. Benda baru dalam JavaScript yang mana tahun 2021 baru dia perkenalkan. Jadi ada orang dekat dunia ni dia guna browser lama. Sebab kita kena ingat JavaScript ni dia bergantung pada browser. Jadi ada orang guna browser lama tak update. Jadi replace all ni takkan berfungsi. Jadi cara untuk kita counter benda tu, kita guna replace dan kita guna satu benda yang kita panggil sebagai regular expression ataupun kita panggil sebagai regex. Cara tulis dia, kita letak dia dalam dua ni forward slash, kita letak karakter apa yang kita nak. Macam ni I kita nak cari I dan nak replace kepada X. Tapi kita kena bagi tahu dia yang kita nak global. Kita nak suruh dia cari semua huruf I dalam string ni dan replace dengan X. Bila saya refresh, kita akan dapat benda yang sama. Kalau saya tak letak G dekat sini, bila saya refresh, still benda macam benda yang tadi berlaku. Jadi macam ni dia adalah case sensitive tau. Contoh kalau saya nak cari A, saya save dan refresh, dia akan tukar A dekat sini. Tapi A dekat sini tak tukar sebab ni A huruf besar. Macam mana saya nak jadikan dia case insensitive supaya dia boleh cari semua huruf A, tak kisah huruf besar huruf kecil, letak I dekat sini untuk jadikan dia insensitive. Dan bila saya refresh, masalah pula, dekat sini tukar, dekat sini tak tukar. Sebab apa? Sebab dia tak global. Jadi kita letaklah IG boleh, GI pun boleh. So dia akan jadi macam apa yang kita nak. Okay, itu mungkin agak pening sikit regular expression ni, sebab regular expression ni dia adalah satu topik yang sangat besar, yang sangat penting dalam JavaScript dan language lain pun penting juga. Tapi memang kita akan banyak guna regular expression dekat JavaScript. Okay, next kita akan pergi kepada method to upper. Okay, to uppercase. Kita ada kat sini kan. Kalau dekat VS Code senang, dia tunjuk, kita tekan tab je. So apa yang bukan to local, to uppercase. Okay.
So dekat sini kita tengok, dekat sini dia bagi hint yang kita tak payah letak apa-apa pun dalam ni. String lama ni kita akan uppercasekan dia dan dia akan return string baru masuk dalam nama baru ni. Bila saya save dan saya refresh, dia akan jadi huruf besar semua. Dan kita ada juga to lowercase. To lowercase. Saya save, saya refresh, dia akan keluar ada sini huruf kecil semua. Walaupun ada huruf besar dekat sini. Okay, next kita akan ada trim. Okay. Jadi trim ni sama juga. Kita tak ada letak apa-apa dalam ni. Yang dalam ni lupa saya nak beritahu. Dalam ni kita panggil dia sebagai parameter. Okay. Dan kita tak ada letak apa-apa kat sini. Apa dia buat adalah dia buang white space. White space ni dia ada banyak benda. Sama ada tab ataupun space. White space ni macam ni lah. Kalau dalam string ni, ni white space. Kan kosong lah, white space. Apa space putih. Macam ni dia akan buang. Trim ni dia akan buang white space yang ada dalam string. Kalau saya refresh, tengok. Kalau kita highlight, dia betul-betul ambil karakter je. Tapi kalau saya tak trim, saya save dan refresh, dia akan ada white space kat sini. So itu function trim. Okay, next kita ada split. Okay, split ni salah satu saya punya favourite. Saya betulkan dulu yang ni. Split ni kita letak dot split. Okay. Split ni kita boleh pilih kita nak split dia pakai apa. Contoh kita letak space dekat sini. Bila saya save dan saya refresh, tengok dia akan bagi kita, kalau kita tengok dekat sini, dia akan bagi kita, dia tak tunjuk, dia akan bagi kita list. Okay, dia tak bagi kita string baru, dia akan bagi kita list ataupun array ke list. Dalam JavaScript kita panggil array. Okay, dia akan bagi kita array, kemudian dia akan pecahkan, dia jumpa je space, dia akan pecahkan jadi elemen. Tengok ada 2 elemen. Okay, jadi kita boleh letak apa-apa. Contoh kita letak huruf I kan? I, saya save, saya refresh, dia akan pecahkan. Dia nampak huruf I, dia akan pecahkan benda tu. Dan kalau kita perasan dalam ni I tak ada, sebab I tu dia akan jadi sebagai apa kita panggil, separator. Dekat sini separator. So dia takkan ambil huruf I tu, tapi dia akan pecahkan karakter sebelum, bukan karakter, string sebelum dan string selepas I. Okay, itu split. Dia ada banyak lagi dalam split ni, tapi itu basic dia lah.